Dan ada padanya pada bab ataupun kitab yang kedua ini, dan padanya pada kitab yang kedua ini ada 10 bab, ada 10 bahagian yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Jadi di dalam bahagian ini ada 10 bab yang nak menerangkan, menyatakan kepada kita 10 jenis penyakit ataupun 10 jenis sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati. Ketahui olehmu bahawasanya qalbu itu ada baginya qalbu dua makna. Bila disebutkan jantung, apabila disebutkan jantung ataupun disebutkan hati, maka di situ ada dua bahagian, ada dua jenis. Yang pertama daripada dua bahagian jantung ataupun qalbu, yakni yang pertama qalbu jasmani, iaitu qalbu ataupun jantung yang jasmani, yang dibangsakan kepada jasad, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia daging akan jantung pisang. Jantung kita tu lah, jantung kita tu yang dub dap tu ni. Jadi itu yang dipanggil jantung jasmani. Jantung jasmani. Pada adatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jantung jasmani duduknya sebelah kiri, dada kita sebelah kiri. Kalau dibedah yang dapat kita tengok macam jantung pisang tu, itulah yang dipanggil jantung jasmani. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, ada rongga. Dalam jantung itu ada rongga-rongga, ada rongga-rongga. Dan di dalam lubang itu, yakni di dalam rongga yang terdapat di dalam jantung tadi itu, ada darah yang hitam. Ada darah yang hitam. Dan yang kedua daripada dua qalbu, iaitu sesuatu yang halus, yang seni, yang mengetahui dan mengenal. Maksudnya qalbu rohani ni sesuatu yang tak boleh kita pegang, tak boleh kita lihat. Ada pun yang bila operation tu pegang tu, yang boleh pegang, yang boleh belah, yang boleh bedah tu, itu jantung jasmani. Ada pun jantung rohani ni tak boleh pegang, tapi tempatnya di dalam jantung yang jasmani tadi. Orang panggil jantung yang bangsa roh. Di dalam jantung yang jasmani tadi ada jantung lagi yang dipanggil dengan jantung rohani. Jantung rohani. Maka jantung rohani itulah, iaitu sesuatu yang seni, yang halus, yang dapat mengetahui. Mana dengan adanya jantung yang rohani tadi, kita manusia ni boleh mendapat sesuatu, boleh mengetahui sesuatu, boleh memahami sesuatu. Macam sekarang ni contohnya, apa yang saya sampaikan ni, apa yang sedang saya sampaikan ni boleh dimengertikan, boleh difahami oleh yang mendengar. Jadi kata-kata saya ni sebenarnya yang dituju kepada mana? Yang ditujukan, perkataan saya ni yang ditujukan kepada mana sebenarnya? Adakah pada telinga tak? Pada jantung yang rohani tadi. Situ tempat tuju dia. Itu tempat tuju. Sebab tu perkataan kita ni kalau baik, memberi kesan baik pada hati, jantung. Tapi kalau perkataan kita tak baik, dia memberi sakit jantung, sakit hati. Betul tak? Dengar orang cakap bukan-bukan, sakit hati. Situ tempat tuju dia. Kalau kita belajar, yang nak memahami sinilah. Nak mengerti sesuatu, sinilah tempat dia. Cuma telinga ni sebagai alat dia, perantaraan yang nak menyampaikan perkataan tu pada hati dia. Iaitu sesuatu yang halus yang dapat mengetahui. Jadi kita boleh belajar sesuatu, boleh memahami sesuatu dengan adanya qalbu rohani tadi. Dengan adanya qalbu yang rohani ni, dengan adanya qalbu yang rohani ni, kita boleh mengetahui, boleh memahami
sesuatu perkara. Dan mengenal, kita boleh mengenal sesuatu perkara dengan adanya qalbu rohani, dan yang mendapat daripada manusia, daripada perasaan lah. Perasaan sedih, suka, seronok, gembira, stres, takut, gerun, malu, semua tempatnya di dalam jantung yang rohani tadi. Itulah. Sebab tu hakikat manusia ni, nilai manusia ni tadi di sini. Di sini hakikat. Nilai seseorang manusia tadi di sini, ni jantung rohani. Bukan pada anggota zahir kita. Ni. Dan ia jantung ataupun qalbu yang rohani ini adalah hakikat manusia. Hakikat diri manusia itu, sama ada dia mulia ataupun dia tidak mulia, letaknya, ukurannya di jantung yang rohani tadilah. Secantik apa pun dia, sekacak apa pun dia, sesempurna apa pun anggota zahirnya, secerah apa pun kulitnya, tapi kalau qalbu rohani dia tadi tak elok, berpenyakit, maka dia tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Tak ada nilai sisi Allah. Kalau sekadar tubuh badannya cantik, hebat, sempurna, tapi qalbu rohani dia tadi kotor. Qalbu rohani dia tadi dipakaikan dengan pakaian yang najis-najis, dipakaikan dengan pakaian yang kotor-kotor, maka dia tidaklah menjadi hamba yang mulia sisi Allah. Walaupun tubuh badan kita yang luar ni, kita pakaikan dia dengan pakaian yang hebat-hebat, yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, tapi apabila hati kita, qalbu rohani tadi dipakaikan dengan pakaian yang kotor, maka kita tidak ada nilai. Hakikatnya kita tidak bernilai sisi Allah. Hakikatnya kita tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Walaupun zahir kita mengenakan pakaian yang cantik-cantik, yang bersih-bersih, yang wangi-wangi, yang mahal-mahal, yang branded, tetapi dalam keadaan hati rohani tadi dipakaikan dengan sifat kecelaan tadi, maka kita tidak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai. Dan ia qalbu rohani ni juga dihadapkan kepadanya perkataan. Makna perkataan-perkataan yang kita dengar ni ditujukan di situ, ditujukan di hati kita. Macam sekarang ni perkataan-perkataan nasihat-nasihat agama ni ditujukan pada hati-hati kita, ditujukan pada hati-hati kita. Sebab tu kadang-kadang kalau nasihat yang dibagi tu tentang sesuatu perkara dosa maksiat bertepatan dengan kelakuan kita, maka kita akan berasa akan berasa. Siapa-siapa yang tidak mendirikan solat adalah hamba yang dibenci oleh Allah. Makna orang-orang yang tak mendirikan solat, kalau dia dengar perkataan tu, hati dia akan rasa sesuatu. Dia akan rasa sesuatu. Dia kata berasalah hati. Duk cakap macam tu, berasalah hati. Menunjukkan hatinya masih hidup. Kalau diberi nasihat tapi tidak ada apa-apa rasa pada hati, itu membimbangkan, menunjukkan hatinya telah pun mati. Apabila hati kita dah mati, tidak ada faedah dah nasihat. Jangan katakan nasihat daripada perkataan alim ulama, perkataan daripada Al-Quran dan hadis pun kita takkan pedulikan apabila hati kita telah pun mati. Ceritalah tentang azab, tak ada rasa apa-apa. Ceritalah tentang kerugian akhirat, tak ada rasa apa pun. Ceritalah tentang ruginya di atas dunia ni, tak beribadat, tak ada rasa kerugian apa pun, hatinya tak berasa apa-apa pun. Kita buat dosa, buat maksiat, tak ada rasa malu pun dengan Allah. Sedangkan makan minum kita diberi oleh Allah, gerak diam kita ditolong oleh Allah, pekerjaan jawatan kita diberi oleh Allah, tiba-tiba kita tak pedulikan arahan Allah, tetap hati kita tak rasa malu, tak ada
rasa bersalah, tak ada rasa malu langsung dengan Allah. Sedangkan nikmatnya diguna pakai pada setiap saat. Sekarang ni kita diberi nafas oleh Allah, diberi akal oleh Allah, diberi penglihatan oleh Allah. Ni kita boleh duduk ni. Ini semua bantuan pertolongan Allah. Duduk ni nikmat. Duduk ni nikmat. Duduk ni nikmat. Nikmat yang Allah bagi. Duduk, boleh memandang, boleh mendengar, rasa nyaman, rasa tenang. Itu semua nikmat daripada Allah. Allah bagi. Allah bagi kita. Allah bantu kita, Allah tolong kita. Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada kita supaya membuat sesuatu, kita tak pedulikan. Tak peduli. Tapi tak ada rasa bersalah pun dengan Allah. Tak ada rasa malu pun. Itu masalah hati. Sebab hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Hati kita bermasalah. Buat dosa tak rasa berdosa. Buat dosa rasa bangga dengan dosa. Itu lebih malang, itu lebih berat. Buat dosa rasa bangga dengan dosa yang gitu. Meninggalkan perintah Allah rasa megah. Rasa hebat tak ikut perintah Allah. Jadi dan ia hati ataupun jantung yang rohani ni juga yang dihadapkan kepada yang ditujukan perkataan, mana perkataan yang keluar daripada mulut sesiapa pun, sama ada perkataan tu baik ataupun perkataan itu yang tidak baik, semuanya ditujukan pada hati rohani tadi. Kalau perkataan yang ditujukan pada hati tadi itu perkataan yang baik, maka dia akan memberi kesan yang baik pada hati. Kalau perkataan yang ditujukan pada hati yang rohani tadi perkataan yang jahat, maka memberikan kecelakaan pada hati kita. Kerana kata ulama, perkataan ini sama ibaratnya seperti makanan. Perkataan yang keluar ni, yang kita cakap hari-hari ni, dia sama macam makanan. Makanan ni bila kita ambil makanan yang baik, dia akan memberi kesan yang baik pada tubuh. Kalau kita mengambil makanan yang beracun, dia akan memberi kesan yang tak baik pada tubuh. Dia akan memberi mudarat pada kesihatan tubuh badan kita. Kalau kita makan benda yang tak berkhasiat, benda beracun contohnya. Demikianlah hati, demikianlah perkataan. Kalau perkataan yang kita dengar tadi perkataan yang baik, perkataan yang mulia, dia akan memberi kesan yang baik pada roh, pada hati kita. Tapi kalau perkataan yang kita dengar tadi perkataan yang haram, perkataan yang jahat, dia akan memberi kesan yang buruk pada hati kita. Sebab tu kalau kita dengar kawan-kawan kita mengumpat, kawan-kawan kita menceritakan dosa aib orang lain pada kita, setidak-tidaknya dalam hati kita dah ada penyakit dah. Daripada kita bersangka baik dengan kawan kita yang seorang lagi, akibat daripada mendengar perkataan kawan kita yang seorang lagi menceritakan keburukan dia tadi, pandangan kita dah tak sama macam sebelum. Nampak tak? Sebelum ni kita sangka baik dengan dia, kita mesra dengan dia, kita okey dengan dia. Tapi oleh kerana tadi, pagi tadi contohnya, mendengar dah umpatan, ada sahabat kita yang lain menceritakan tentang keaiban kawan kita yang seorang lagi. Lepas daripada tu kita jumpa kawan kita dah tak sama macam sebelum. Sebab hatinya dah mudarat dengan sebab perkataan jahat yang dah dengar tadi. Faham tak? Sebab tu kita ni kena jaga telinga kita, kena kawal telinga kita, kena jaga telinga kita daripada mendengar perkataan yang haram. Sebab dia akan memberi kesan buruk pada hati kita. Macam tu. Dengar yang baik-baik. Dengar yang baik-baik. Dengar yang mulia-mulia. Dengar yang bagus-bagus. Yang tak bagus jangan dengar. Lagu-lagu. Lagu-lagu yang nak menceritakan tentang kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap makhluk, jangan dengar. Sebab dia mendatangkan masalah pada hati. Menambahkan lagi cinta kita pada makhluk, menambahkan lagi cinta kita pada dunia. Sebab tu telinga kita ni ajar dia dengar benda-benda baik, nasihat, kuliah, ceramah.
ayat Quran, solawat, zikir. Kalau lagu-lagu yang mengingatkan kepada Allah macam tu. Ni tak telinga kita dengar lagu kekecewaan. Dengar lagu kekecewaan. Lagilah rosak hati kita. Nampak tak? Kita tak belajar, kita tak tahu. Ulama bahas semua dah. Jangan ingat perkataan yang kita dengar ni tak ada apa-apa kesan. Dia akan memberi kesan baik ataupun kesan yang tak baik pada hati. Jadi dengar yang baik-baik. Kalau orang nak mengumpat, jangan dengar. Kalau orang nak ceritakan tentang dosa orang, jangan dengar. Sebab apa? Kita nak jaga hati kita. Sebab hati kita ni bila dengar perkataan jahat, dia akan jadi jahat. Kita daripada sangka baik dengan kawan kita, dengar perkataan yang jahat tadi, kita dah mula nak sangka jahat dengan kawan kita yang seorang lain. Padahal ceritanya tahyun dah lidah. Betul tak? Baik, kemudian kata musannif lagi, dan ada baginya jantung yang rohani tadi sangkut paut dengan kolbu yang jasmani. Dia ada sangkut paut. Macam tubuh kita ni lah, tubuh kita dengan roh kita, dia ada sangkut paut. Roh tu tadi ada dalam tubuh kita. Kalau tak ada tubuh kita, tak adalah roh kita nak duduk mana. Jadi dia ada sangkut paut. Jantung yang jasmani tadi ada sangkut paut dengan jantung yang rohani. Dia ada sangkut paut, dia ada hubung kait. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana persangkutan keduanya merupai persangkutan arat dan jisim. Macam arat dan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, kalau disebutkan perkataan jantung, perkataan hati di dalam kitab-kitab tasawuf khususnya, maka dikendakinya makna yang kedua, dan ialah yang dikendaki dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar, kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, bila disebut jantung ataupun disebut hati, baiki hati kamu, baiki jantung kamu, hiaskan hati kamu, hiaskan jantung kamu dengan sifat-sifat yang mulia, bersihkan hati kita daripada benda-benda yang perkara-perkara yang kotor-kotor. Maksud jantung-jantung di situ adalah qalbu yang rohani tadi tu, makna yang kedua tu. Dan ialah qalbu rohani yang dikendaki dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, qulir ruhu min amri rabbi. Bersabda olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Roh itu daripada urusan Tuhan. Jangan tanya macam mana hakikat roh, mana duduknya roh, tak payah tanya. Tak payah nak tanya. Sebab roh-roh ini urusan Allah. Urusan Allah. Tengok nombor 8 tu, dia kata apa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh kaum Yahudi tentang roh. Satu ketika kaum Yahudi bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh, kerana hendak mengujinya, nak uji Rasul. Bertanya ni kadang ada dua. Satu bertanya memang nak belajar, satu tanya sebab nak menguji. Nak tengok orang ni pandai tak? Tanya kadang memang ikhlas tanya sebab nak tahu hukum. Kadang-kadang ada yang bertanya kerana nak menguji. Oh, tak pandai rupanya. Tanya dia tak boleh jawab. Oh, baru tahu tak pandai. Ingat pandai, nampak macam pandai je. Ada jenis macam tu. Sebab tu tok guru kita pesan, kalau orang tanya, kalau tak tahu, mu jawab tak tahu. Ustaz, apa hukum gini. Oh, minta maaf saya tak tahu. Bukan reka-reka jawapan. Tak tahu cakap tak tahu, memang kita tak pandai. Bukan semua ilmu ada dalam diri kita, betul? Tapi kita ni kadang-kadang tak nak mengakui kebodohan kita. Tak tahu pun kita jawab tahu. Maka keluarlah hukum yang pelik-pelik. Belasah je lah, asalkan tak malu. Kita dah top, contohnya kita dah popular, depan kita ramai, beribu orang, beratus orang, tiba-tiba orang tanya soalan, kita tak boleh jawab. Tapi oleh kerana nak cover,
Ha, nak cover value. Takut turun markah, turun harga, jawab juga belasah. Makna tak amanah. Tak tahu, minta maaf saya tak tahu. Tanya orang lain, ada orang lain yang lagi tahu. Macam tu je. Kerana nak menguji ni, ia turun, lalu turunlah firman Allah Ta'ala ini mendedahkan kebodohan mereka bertanyakan sesuatu yang sememangnya tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah jualah yang mengetahui akan hakikat roh itu, sedangkan manusia hanya diberikan sedikit ilmu pengetahuan, itu pun tentang benda-benda yang dapat dilihat. Ilmu yang ada pada kita ni Allah bagi sikit sangat. Tentang benda-benda yang boleh dilihat dengan mata, benda-benda yang tak dapat dilihat dengan mata tak tahu. Atau yang dapat didengar, atau yang dapat dipegang, atau yang dapat dikecap dengan rasanya, atau yang dapat dicium baunya. Itu saja yang kita boleh tahu. Kita rasa makanan, dengan rasa tadi kita boleh tahu sesuatu. Dengan kita menyentuh, kita boleh tahu sesuatu. Dengan kita mendengar, kita boleh tahu sesuatu. Dengan kita memandang, kita boleh tahu sesuatu. Dan semua itu tadi pengetahuan-pengetahuan yang Allah bagi kepada kita tadi adalah pengetahuan yang terlalu sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Tiba-tiba sombong dengan Allah. Sombong. Disombong. Tak kisah, tak peduli doktor ke, PhD ke, master ke. Semuanya itu meminjam ilmu yang Allah yang memberi kita akal sehingga kita boleh belajar. Allah yang menolong kita dalam pembelajaran kita tu, Allah yang tolong. Kita boleh memahami, kita boleh berjaya dalam pelajaran tu dengan bantuan Allah. Kita boleh belajar setinggi itu. Kita boleh belajar dan sampai ke tahap itu dengan pertolongan Allah. Tiba-tiba bila dah sampai satu peringkat, dia dah merasa dirinya lebih bijak daripada Tuhan. Dia rasa dirinya lebih bijak daripada Tuhan, lalu dia mempertikaikan kalam-kalam Allah. Lalu dia mempertikaikan, lalu dia mempersoalkan kalam-kalam Allah. Dia mempertikaikan hukum hakam Allah. Padahal ilmu yang ada pada diri dia itu adalah diberi pinjam oleh Allah. Tengok tu jahatnya kita manusia. Lupa diri. Lupa diri. Lupa diri. Daripada jahil, tak ada ilmu, Allah besarkan kita, Allah bagi akal. Nak belajar, Allah bagi rezeki kepada mak bapak kita, jadi asbab kita boleh belajar. Dalam kita belajar pun nak guna modal Allah bagi. Allah pinjamkan telinga nak dengar apa yang diajar. Allah bagi mata, mudahkan urusan pembelajaran kita. Allah bagi keselamatan waktu kita belajar. Dan Allah bagi faham, Allah bagi ingat. Tiba-tiba melawan Allah. Lupa diri. Pada pendapat saya, ayat Quran yang ni tak berapa betul ni. Pada pendapat saya, pada pandangan saya, hukum Tuhan yang ni tak berapa relevan ni. Tu biadab dengan Allah, lupa diri. Baru Allah uji dengan ilmu baru. Dah lupa diri, dah memandangkan pandangan dia, merasakan pandangannya lebih adil, lebih tepat, lebih relevan daripada Tuhan yang menjadikan dia. Itulah jahatnya kita manusia. Jahatnya kita manusia. Pendeknya, makna ringkasnya, qalbu dan roh dan nafas ataupun nafsu itu ketiga-tiganya itu satu makna. Bila disebut qalbu, bila disebut roh, bila disebut nafsu, bendanya sama je. Dia satu benda, satu makna. Pada salah suatu daripada segala makna yang makna ketiga-tiganya berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian lazimkan olehmu wahai hamba Allah, kita ni, baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, berpangkat, berjawatan, tinggi, rendah,
tak peduli. Tak peduli kaya miskin, berjawatan tidak, tinggi rendah, tak peduli pangkat jawatan kita, paras rupa, tak peduli sempurna ke cacat ke, kulit putih ke, kulit kelabu asak ke, tak peduli, hidung mancung, hidung kemih, tak peduli, keturunan baik-baik ataupun keturunan orang biasa-biasa, tak peduli. Lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau. Lazim di sini dengan makna tak dapat tidak, wajib. Wajib memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Wajib menjaga hati, memelihara hati daripada sifat-sifat kecelaan tu. Duduk hukumnya wajib, bukan sunat. Bukan sunat jaga hati daripada dihinggapi penyakit, dan bukan harus menjaga hati daripada dihinggapi penyakit. Bahkan wajib menjaga hati daripada dihinggapi penyakit-penyakit yang dicela oleh Allah. Mengetahui ini wajib. Sebab tu mempelajari ilmu tasawuf ini wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib. Kerana ilmu ini nak memperkenalkan kepada kita, di antaranya nak mengajar, nak mendidik, nak memperkenalkan kepada kita beberapa jenis-jenis penyakit yang apabila ada dalam hati kita, kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesempurna apapun zahir kita, sebanyak apapun ilmu dan amalan kita, bila adanya penyakit-penyakit tadi dalam hati walaupun satu, maka kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu wajib bagi diri kita, laki-laki dan perempuan, tua muda, berpangkat berjawatan ataupun tidak, wajib kita mengenal pasti satu persatu jenis-jenis penyakit tadi, supaya kita dapat merawatnya, supaya dapat kita membuangnya. Kerana sifat-sifat tadi haram duduk dalam hati, haram duduk dalam hati, wajib dibuang, wajib dibuang. Kalau tak buang dosa, wajib buang. Jadi wajib memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Contohnya mana? Seperti ni seperti dia nak bagi contoh sifat-sifat ataupun kelakuan-kelakuan yang haram disimpan dalam hati. Yang pertama, takabbur. Takabbur ataupun penyakit sombong. Takabbur orang Arab lah kata, kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Melayu kata penyakit sombong. Apa sebenarnya sombong ni? Sombong ni apa sebenarnya? Adakah dengan sebab dia pakai kenderaan mewah-mewah dia orang sombong? Adakah dengan sebab dia manager dia sombong? Adakah dia sebab dia CEO dia sombong? Adakah dengan sebab gaji dia 10,000 dia sombong? Dah. Sombong ni sifat dalam hati. Puncanya dalam hati tu. Cuma kalau penyakit sombong ni parah, kalau kanser tu dah peringkat 4, tahap bahaya dah, dia akan zahir keluar. Penyakit sombong ni kalau dia dah peringkat bahaya, dia akan zahir keluar. Tapi kalau dia peringkat biasa-biasa tapi dosa besar juga, dia simpan dalam hati, dia tak nampak. Tuan dia nampak warak je,
Suaranya nampak cool, nampak baik, perkataan lemah lembut. Rupa-rupa dalam hatinya memuji-muji diri sendiri dan memandang rendah kepada orang lain. Dalam diam-diam, aku lagi baik dibandingkan dia. Dalam hal-hal kebaikan, merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan. Ikutlah dalam hal-hal kebaikan kita merasakan kita lebih daripada kawan-kawan kita. Itulah namanya sombong, takabur yang tidak kita sedar. Sebab apa tak sedar? Kita tak kenal rupanya tu penyakit sombong. Kita ingatkan tu perasaan biasa. Itu bukan perasaan biasa, tu penyakit. Kita kata biasa lah, ada rasa-rasa macam tu. Itu bukan rasa-rasa biasa, itu penyakit. Jadi asbab Allah benci kita. Penyakit sombong bab tu wajib kita kena kenal dia punya alamat-alamat dia, petanda-petanda penyakit sombong tu macam mana kita kena tahu, kita kena kenal. Samalah lebih kurang macam penyakit zohir ni, kalau kita nak ubat, nak rawat, kena kenal pasti dulu. Sebab tu kadang pergi klinik, doktor tanya, sakit apa pakcik? Pakcik mana tahu? Kita pergi nak tanya dia. Dia tanya pakcik sakit apa pakcik? Manalah pakcik tahu, pakcik kan doktor. Kalau nak tunggu pakcik jawab, meh kita tukar kursi. Awak duduk sini, jadi di situ. Baru boleh saya jawab. Jadi kita pergi jumpa doktor tadi, kalau kita nak rawat penyakit, nak kena pasti dulu. Ni sakit apa ni? Dia cek, tengok ada simptom-simptom gini. Oh, kenal pasti dah pakcik. Kalau rasa macam ni, bisa begini. Oh, ini gout ni. Contoh ini gout ni. Dah dapat jawapan. Sebab dah ada simptom. Dah kenal pasti dah sifat-sifat pakcik ada rasa bisa tak? Kalau bergesel dengan kain pelekat rasa bisa tak? Kita tak kena lah, alhamdulillah kan. Tapi kawan-kawan yang kena dia cerita, jangan main Ustaz. Bergesel dengan kain pelekat dia punya bisa macam kena toreh dengan pisau Ustaz, gout ni. Ya ke? Gerun kita dengar. Dia kata kalau ni simptom-simptom ni rasa ni penyakit gout ni pakcik. Baik. Punca dia apa? Nak kena mesti ada sebab. Ni berpunca daripada gini. Barulah boleh cari ubat yang sesuai. Bukan tiba-tiba dengan sakit dia ambil ubat ni. Dah. Sebab tu kadang-kadang kalau salah makan ubat tak sembuh. Macam tu lah penyakit hati kita. Kita penyakit hasad, dengki, dendam, macam-macam lagi. Salah makan ubat. Baca Quran banyak-banyak. Taknya sembuh. Nak buang penyakit hasad, dengki tu, contoh penyakit dengki ni ataupun takabur ni, nak buang dengan baca Quran sebanyak-banyak, tak jadi. Tak kena ubat dia. Dia ada ubat dia yang sesuai. Bukan boleh makan sebarang ubat. Hasad, dengki, takabur, baca Quran berapa banyak, ataupun pergi ngaji pekah berapa banyak, tak jadi. Dia masalah penyakit hati ni, ubatnya ada di dalam ilmu tasawuf ni, dalam kitab ni. Sebab tu nama kitab ni Penawar Bagi Hati. Kitab tasawuf lah, nak cerita tentang masalah hati ni, apa puncanya, apa sebabnya. Jadi macam mana nak sembuh? Nak sembuh kena potong dia punya sebab, kena buang sebab-sebab tu, baru insya-Allah boleh sembuh penyakit tu. Tapi kalau tak buang, kalau tak jumpa, tak boleh. Ni contohnya penyakit yang hukumnya dosa besar. Takabur ni merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan. Itu namanya takabur, sombong. Tak kisahlah dalam bab kebaikan, apa saja dalam hal-hal kebaikan kita rasa kita lebih daripada orang lain, sombonglah tu. Contohnya dalam perbuatan apa? Menuntut ilmu. Tu menuntut ilmu perkara yang bagus, yang baik. Kita merasakan dalam nak banding-bandinglah dengan kawan-kawan yang baik. Kita merasakan dalam nak banding-bandinglah dengan kawan-kawan kita yang belajar-belajar ni. Aku lebih hebat daripada dia orang lagi. Kanan aku ni, aku lagi terror. Nak bandingkan kawan aku yang sebelah kiri, sebelah depan belakang ni, aku lagi terror. Tu takabur lah tu.
Kalau dia semayang jadi imam, nak bandingkan dengan jemaah ni semua tak dipakai lah ni. Habis. Ataupun dalam ramai-ramai jemaah tu, kita berasa akulah yang paling khusyuk. Nak banding dengan kawan lain semayang dalam harap ni semua hati ke laut entah ke mana ni. Akulah yang paling khusyuk sekali. Itu nama takabur. Merasakan diri lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan. Tak ada dah nama penyakit lain dah. Itulah dia jawapan dia. Ustaz, saya ni ada rasa kadang-kadang dalam bab bersedekah ni, dalam bab sedekah ni, saya rasa macam saya lebih hebat lah daripada orang lain. Apa nama Ustaz tu penyakit tu? Itu takabur. Lain kot. Tak. Itulah dia takabur. Tak ada nama penyakit lain. Riak. Lawan dia apa? Takabur ni apa? Lawan dia tawaduk, merendah diri. Merendah diri ni apa pula? Merasakan diri lebih daripada orang lain, tapi dalam hal-hal kekurangan. Dalam hal-hal kekurangan, dalam hal-hal yang kurang, kita rasa kita lebih daripada orang-orang lain. Itu nama tawaduk. Kalau nak kata dalam bab jahil belajar ni, nak bandingkan jahil ni, akulah yang paling jahil sekali, nak bandingkan kawan-kawan yang belajar, itu tawaduk. Merasakan dirinya lebih dalam hal yang kekurangan. Itu tawaduk, merendah diri nama dia. Kalau kata dalam bab buat dosa maksiat ni, nak bandingkan dengan kawan-kawan lain, akulah yang paling banyak dosa sekali. Itu tawaduk nama dia. Lawannya takabur tadi. Jadi kita kena kenal pasti. Dan ada pula punca dia, ada sebab dia. Kenapa boleh timbul takabur tu? Ada punca dia. Nanti sampai bab dia, insya-Allah. Nanti sampai bab dia. Ni kita belajar bab kedoktoran ni, jangan main-main. Kita ni nak ajar bab kedoktoran ni. Kedoktoran rohani. Riak. Riak apa pula? Sebab tak kenal ni lah jadi fitnah pada diri kita. Kita pun tak kenal riak tu apa. Tengok orang pakai tasbih besar je. Tengok tu, ramai riak lagi. Orang pakai tasbih kecil-kecil. Dia besar kepala lutut bawa. Bukan main riak. Betul ke riak? Riak ni perasaan dalam hati kita mengharap-harapkan puji-pujian daripada orang yang memandang, orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang mengetahui tentang kebaikan yang kita buat. Kita harap-harap dalam hati mereka memuji-muji kita. Sedangkan mereka tak puji pun. Macam sekarang ni, saya harapkan abang-abang ni, dalam hati abang-abang ni ada perasaan kagum dengan diri saya. Saya harapkan benda tu ada dalam hati. Padahal dalam hati abang-abang tak ada apa benda pun. Saya yang harap benda tu. Tu namanya tu penyakit riak. Mudah-mudahan orang yang sedang tengok, orang yang sedang dengar, orang yang dah tahu cerita aku ni, mudah-mudahan dalam hati mereka memuji-muji aku, supaya mereka rasakan memandang aku ni dengan pandangan yang penuh kagum. Walaupun kata ulama, selepas kita mati. Walaupun selepas kita mati. Contohnya gini, sekarang saya sorokkan amal ibadat saya. Saya sorokkan sedekah saya, Quran dan sebagainya, saya sorok. Sehingga orang lain tak nampak saya buat amal. Tapi dalam hati saya ada perasaan, mudah-mudahan selepas aku mati besok, segala kebaikan aku ni akan zahir, dan pada waktu tu orang akan tahu siapa aku yang sebenar. Maka pada waktu tu mereka akan kagum dengan aku. Padan muka dia orang. Dulu waktu hidup aku sorokkan. Tapi selepas aku mati besok, kau siap? Kau akan tahu siapa aku. Waktu itulah nanti kalian akan kagum dengan diri aku. Jatuh juga dalam riak, kata ulama. Habis amalan. Tu kadang-kadang kita kena tipu dia. Syaitan ni dia banyak perangkap. Dia tak dipasang sini, dia pasang gut sini. Tak dipasang sini, dia pasang gut situ. Kita ingat dah selamat dah tadi. Buat amal sorok-sorok, ingat dah selamat dah. Rupa dalam sorok-sorok tu pun kena lagi kita. Syaitan kata tak apa, buat sekarang ni kau sorok, jangan tunjuk kat orang nanti riak. Sorok dulu, jangan risau, nanti satu hari orang akan tahu. Kita kata satu hari mana orang tahu jugalah. Okey, kalau macam tu beres orang tahu juga. Makna kita setuju juga amalan kita tu diketahui oleh orang. Itulah dia riak nama dia. Jadi bila kita belajar tadi, kita dah tahu timbullah perasaan macam ni. Inilah namanya riak. Mana syaitan nak menghasut kita supaya kita riak. Boleh kita tolak. Adalah penawar dia tu, adalah ubat dia. Macam mana nak tolak, nak sepak benda-benda macam tu yang datang dalam hati kita disuruh belajar. Dan apa lagi? Yang lagi akan datang, sum'ah. Contohnya penyakit sum'ah. Sum'ah ni dia dekat-dekat macam riak lah. Tapi sum'ah ni dia nak tunggu orang cerita.
Kebaikan yang kita buat ni kita nak tunggu orang cerita. Kenapa tak ada orang sembang-sembang Baru ni bukan aku derma banyak Baru ni bukan aku derma banyak. Tak ada dia orang tak ada sembang-sembang pun. Pergi kantin tak ada tanya pun. Pergi kat kantin tadi kawan-kawan tak ada tanya pun. Semalam kau ada dengar kau ada bagi wakaf semalam. Tu bila dia dengar tu, puas hati dia. Dengar dah. Mana ternanti-nanti, tertunggu-tunggu nak dengar orang tanya tentang amal yang kita buat. Itu sum'ah nama dia. Dia sepupu sebapak riak tadi. Kadang-kadang kita tengok orang ramai-ramai saja kita pergi. Mudah-mudahan dalam ramai-ramai ni kadang ada yang tanya tentang kebaikan yang kita buat. Buat konon-konon nak jumpa kawan lah konon. Tapi dalam sebalik tu ada benda lain yang dia nak. Agak-agak dalam ramai ni kan adalah kawan yang tanya tentang amal yang aku buat hari tu. Dengar itu kau ada bagi derma kat mana itu? Yelah adalah. Dia puas hati dah tu. Dia puas hati dah sebab dia dah dengar dah. Na'udzubillah min zalik. Itu semua penyakit yang menghapuskan pahala ibadah. Kalau kita tak tahu, kita ingat benda tu perasaan biasa je. Besok mati melopong gitu. Mana pergi pahala ya Allah? Dulu derma sini, derma sana, tolong sini, tolong sana. Mana pergi? Rupanya dah binasa waktu hidup lagi binasa dah. Sebab kita tak kenal penyakit-penyakit yang membinasakan amal kita tadi. Salah kita tak nak ambil tahu. Ulama dah siapkan dah. Sebab tu ilmu ni bila kita belajar dia jaga kita. Bila datang bisikan macam tu macam mana nak tolak? Semua ada dah. Semua ada, ulama ajar semua, insya-Allah. Sikit lagi. Dan akan menghiasi. Jadi tugasan kita ni kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala kena bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit tadi, takabur, riak, sum'ah dan macam-macam lagi tu. Dan akan menghiasinya. Hiaskan, bukan sekadar bersih, hiaskan dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar. Sabar makna menahan diri kita, menahan emosi, menahan kemarahan. Nanti sampai bab dia. Dan merendah diri, sifat tawaduk kerana beberapa perkara, di antaranya kerana firman Allah Taala wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Sebab apa sebab apa wajib kita bersihkan hati dan hiaskan hati dengan sifat terpuji? Sebab apa? Kerana Allah Taala Maha mengetahui barang yang ada dalam hati kita. Setiap apa yang diketahui oleh Allah daripada kita, kalau baik maka balasannya baik. Kalau Allah Ta'ala tahu daripada hati kita ni ada benda jahat, maka balasannya pun jahat juga. Jadi hati kita ni ibaratnya macam rumah lah. Macam kita nak pindah rumah, nak beli rumah, kena bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Tapi bila dah bersih jangan duduk, tak boleh duduk lagi. Bersih je. Kapet tak ada, lampu tak ada, kena hias. Kan kita kalau pindah rumah basuh, dah tu boleh duduk. Dah jom malam ni kita pindah, rumah dah bersih. Ada? Dah. Susun kapet, beli almari, lampu yang berjuntai-juntai tu, yang TV yang nipis tu lebar dinding. Pasu bunga sekian, bonsai sekian. Aircon, baru selesa nak duduk. Baru selesa nak duduk dalam rumah yang bersih dan berhias tadi. Hati macam tu lah. Hati ni bukan sekadar nak kena bersih, hiaskan dia dengan sifat yang dipuji oleh Allah. Itu tugasan kita. InsyaAllah tidak mustahil. Allah Ta'ala Maha memberi taufik kepada orang yang sungguh-sungguh nak. Allah akan bagi pertolongan insya-Allah. Jangan lemah, jangan kata kita tak boleh. Jangan yakin pada diri, tapi yakinlah kepada Allah yang Maha Kuasa memberi pertolongan kepada kita insya-Allah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.